أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما علمت آدم فعلمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، وكما عصمت يوسف فاعصمنا، وكما سلمت يونس فسلمنا، وكما أكرمت أيوب فأكرمنا، وكما ألهمت أوليائك فألهمنا، وكما هيمت أحبابك فهيمنا، ومن رضاك غنمنا، ومن فضلك لا تحرمنا، وجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan lagi perkongsian kita berkaitan dengan ilmu tajwid atau kitab Tajwidul Quran. Jilid yang pertama kita akan sambung pada muka surat 242. 242 betul. Ada tanda. Baik. Sekejap ya. Baik. Iaitu berkaitan dengan mutaqariban mutlaq. Baik. Jadi kata pengarang mutaqariban mutlaq, iaitu mutaqariban mutlaq ialah huruf pertama berbaris dan huruf kedua sukun baginya tiga keadaan. Yang ini berkaitan dengan apa ni? Berkaitan betul ke kat situ? Ikhfa silap dah. Ikhfa, telajak. Ni lebih lagi apa ya? Tu dia heran pasal apa kat situ. Tahi. Ikhfa no. Lepas tu tengok balik rupanya tahun 2022. Tanda yang lepas, minta maaf. Ikhfa kan. Ikhfa dah masuk dah. Hari itu martabat ikhfa kan. Sekarang ni nun musyaddadah mim musyaddadah. Muka surat 326. Muka surat 326. Baik, jadi yang lepas kita berkongsi berkaitan dengan ikhfa. Jadi pada ikhfa tu ada tiga bahagian ataupun disebut ikhfa hakiki terbahagi kepada tiga, iaitu adna, awsat dan a'la, ataupun aqrab, ab'ad dan awsat. Jadi tiga. Itu berkaitan dengan ikhfa hakiki. Jadi ada perbezaan huruf lah, iaitu ab'ad, iaitu adalah huruf qaf dan huruf kaf. Adapun awsat, tha,
jim, zal, zai, sin, shin, sad, da, dha, fa. Dan kemudiannya a'la ataupun aqrab adalah ta, dal, ta. Itu yang berhampiran dengan makhraj nun sakinah. Baik. Jadi pada malam ni kita sambung iaitu muka surat 326, hukum nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Baik. Nun musyaddadah. Yang pertama, nun musyaddadah dan mim musyaddadah adalah nun dan mim yang diletakkan tanda tasydid di atas keduanya. Jadi musyaddadah itu maknanya bertasydid lah. Kalau kita kata apa, bahasa kita, istilah kita kata apa? Sabdu. Jadi sabdu tu asalnya daripada mana? Kok ada yang tahu? Sabdu tu main daripada mana? Saya pun tak pasti sebab saya tak tahu. Yang tu main daripada mana? Allahu a'lam. Tapi kebiasaannya kita lagu tu lah kan. Kita duk mengaji buat dulu. Guru kita kata ni sabdu ni. Ni sabdu. Kan? Kok mungkin ada yang tahu, boleh tolong kongsikan. Tapi yang daripada Arabnya adalah musyaddadah lah. Tasydid. Ambil daripada kalimah tasydid, musyaddadah. Baik. Jadi nun musyaddadah, mim musyaddadah adalah nun yang bertasydid, yang ada tanda tasydid. Contohnya summa inna. Summa satu, summa yang kedua inna. Summa inna. Yang pertama summa, yang kedua inna. Jadi summa yakni mim musyaddadah, inna iaitu nun musyaddadah. Yakni dikatakan tanda tasydid ni adalah jadi itu adalah tasydid. Baik. Dalam Quran nun musyaddadah dan mim musyaddadah terdapat pada kalimah fi'il, terdapat pada kalimah isim, kalimah fi'il dan juga kalimah harf. Ni balik pada bahasa Arab lah. Kerana Quran ni dia ada kaitan dengan lughah Arabiah dengan bahasa Arab. Jadi dia tak lari daripada itu. Kerana Al-Quran adalah kitab nahwu yang paling tinggi, yang paling tertinggi dalam ilmu bahasa adalah Al-Quran lah. Kerana susunan ayat-ayat Al-Quran tu dia berkait dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Itu. Jadi kalau siapa yang pandai dalam ilmu bahasa Arab ni, peringkat yang tinggi, dia boleh i'rab kalimah-kalimah yang terdapat dalam Al-Quran ni. Itu hebatlah. Jadi kita ni mengaji takat kita boleh lah. Kita boleh baca bagi sedap pun dah okey dah, baca bagi kena pun dah okey. Ini cuma dia sebutkan juga kerana dia tidak lari daripada kaedah bahasa Arab. Baik. Jadi yang pertama disebut isim, iaitu kata nama. Manna'in. Kalimah manna'in iaitu dia ada berkaitan nun musyaddadah pada kalimah manna'in. Yang kedua hammazin, itu mim musyaddadah pada kalimah hammazin. Yang kedua pula iaitu fi'il, kata perbuatan, iaitu famanna, iaitu ada nun musyaddadah. Yang kedua mim musyaddadah dammara. Yang ketiga iaitu harf, iaitu kata sendi, iaitu anna. Mim musyaddadah pula summa. Macam contoh ni, ini adalah kata sendi dalam ayat Al-Quran. Ini adalah kata sendi. Baik, itu sekali sepintah lalu lah berkaitan dengan bahasa Arab tu. Baik, kemudian yang ketiga iaitu huruf musyaddadah. Asalnya adalah dua huruf. Macam mana dia boleh jadi musyaddadah tu pada nun musyaddadah dan mim musyaddadah tu? Jadi katanya di sini asalnya adalah dua huruf. Jadi huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris, maka diidghamkan menjadi satu huruf yang bertasydid. Contohnya inna. Kalimah inna ini asalnya ada dua huruf nun. Kalimah inna ni nampak tak kat situ? Belakang sikit.
Jadi inna ni asalnya ada dua huruf nun. Jadi nun yang pertama sukun, nun yang kedua berbaris. Maka dalam penulisan, dalam resam penulisan Al-Quran, dia disatukan. Idgham tu maknanya disatukan, maka jadilah inna. Kerana disatukan dan diletakkan tanda ni musyaddadah ni lah, diletakkan tanda musyaddadah, itu maksudnya asalnya ada dua, kemudian disatukan, diidghamkan. Jadi nun yang pertama sukun, maknanya tak ada baris. Bila tak ada baris, maka dia dimasukkan kepada nun yang kedua. Itu jadinya baris musyaddadah, ataupun kita kata apa, sabdu lah. Itu. Dan dalam Al-Quran terdapat juga huruf musyaddadah hasil gabungan dua kalimah. Asalnya dua kalimah, tetapi ditulis satu kalimah sahaja mengikut resam, mengikut penulisan Al-Quran. Contohnya anma. Contoh yang satu lagi, anma, tapi disatukan jadi jadi pelik nak tulis ya. Disatukan maka jadi amma. Macam ni, amma di sisi apa. Jadi disatukan maknanya dimasukkan kepada mim, jadi amma, terus amma. Maksud dia sama, cuma penulisannya disatukan, ataupun daripada dua kalimah dijadikan satu kalimah dan diletakkan di atas mim itu tasydid ataupun syiddah, ya. Maka itulah jadinya. Ini dalam penulisan. Jadi itu dalam bab ilmu penulisan Quran lah, kan. Tapi kita baca Quran ni, kita baca apa yang baris dia ada di atas dia, itulah kita bacanya. Asal kalimah tu, itu kita tak berapa nak ambil hal sangatlah, kerana itu bab berkaitan dengan apa yang ulama yang duk bincang ataupun yang duk buat selama ni lah. Itu usaha-usaha ulama, sama ada zaman salaf lah, zaman salaf ataupun para sahabat dahulu lah. Mereka menulis, kemudian selepas sahabat tabi'in, zaman tabi'in baru mula dipanggil nuqat ataupun dipanggil harakat. Nuqat dengan harakat, ilmu nuqat, ilmu harakat ni mula zaman tabi'in itulah, Abu Aswad Ad-Duwali dan sebagainya. Jadi zaman sahabat tak ada benda ni. Zaman sahabat tidak ada baris, tidak ada titik dan sebagainya, hanya huruf semata-mata. Jadi itulah di antaranya usaha mereka lah yang membantu kita. Baik, itu maksud berkaitan dengan resam, ilmu resam. Baik. Kemudian yang keempat, ulama dhabt. Ulama dhabt ini adalah berkaitan dengan resam lah, dengan tanda-tanda di dalam Al-Quran. Berselisih pendapat mengenai tanda tasydid. Mereka terbahagi kepada dua kumpulan. Yang pertama, setengah ulama antaranya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan para sahabatnya. Ini zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini di antaranya ulama dhabt lah, yang berkaitan dengan tanda-tanda Al-Quran, mengatakan bahawa tanda tasydid adalah diambil daripada huruf shin ataupun kepala shin. Ini ulama dhabt ni letak tanda Quran, bukan dia bawa mai benda baru dalam Quran, tak. Makna kata, kalau kata siapa yang ada kata kepada mereka ni buat bid'ah, zaman Rasulullah memang tak ada Quran lah waktu tu. Zaman sahabat penulisan Qurannya hanya huruf saja, tak ada baris, tak ada titik. Ni Quran berusia lebih 1000 tahun. Kalau nak tengok, ada di Naratiwat yang tak ada baris, tak ada titik. Biasa kalau saya pergi ke sana bawa rombongan ke ataupun pergi sendiri, pergi ziarah tempat tu, memang sukalah selalu duk berulang tengok dia, seronok tengok. Pasal dia memang kalimah saja, tak ada baris, tak ada titik. Maka baris tu tak, kemudian lagi titik pun tak ada. Titik pun tak ada. Jadi duduk depan tu melengung, cari apa ayat ni, tak jumpa. Walaupun ada huruf.
Tapi dia melengok, apa benda ni? Kita pun yang duk biasa baca Quran pun, yang biasa hafal pun melengok. Sudah. Itu di antaranya. Tapi para sahabat dahulu ataupun kemudian zaman tabi'in, tabi'in dan kemudian ulama salaf dan sebagainya, zaman mereka tu mereka mengapai lebih daripada tengok. Maknanya mereka mengapai melalui suara ataupun dengar, kan, menerima hafalan secara pendengaran, simak, kemudian mereka hafal tu. Dan tulis ni sebagai ikhtiar supaya tak berlaku umat Islam di akhir zaman nanti tak jumpa Al-Quran ataupun tak tahu tentang Al-Quran. Sebab ni usaha mereka lah yang menulis Al-Quran. Ulama dhabt pula meletakkan tanda baris dan sebagainya, kerana memudahkan kita kemudian hari ini untuk mudah membaca Al-Quran. Itu di antaranya. Jadi dia diambil daripada mana? Iaitu tanda tasydid itu diambil daripada kepala shin, yang dibuang titiknya yang diambil daripada kalimah syadid. Syadid. Jadi kalimah syadid, maksud syadid ni apa? Bersangatan. Bila kata dua ni atau dua dihimpunkan jadi satu, maka maksud kata syadid ataupun tasdid. Tu kata tasdid tu, kan, bersangatan. Dia ada dua. Biasa satu huruf je, tapi hak ni ada dua dihimpunkan satu, maka jadi berganda. Wala tasdid ini maksudnya berganda. Huruf tu berganda sebenarnya, tapi kita tengok pada penulisan kita tak nampak lah, sebab penulisan hanya ada satu huruf. Mana yang dipaham kata berganda ni? Tanda ni yang dikatakan berganda ni. Bila ada tanda ni menunjukkan huruf tu berganda, asalnya dua dijadikan satu. Itu maksud dia. Jadi daripada kalimah syadid dibuangkan titik dia, dibuangkan titik shin, kan, kemudian dipadamkan yang lain ni, tinggallah betul-betul kepala shin saja. Maka kepala shin tak ada titik, itulah rupa tasydid. Yang kata tasydid, kan, tanda tasydid ni ambil daripada kepala shin. Begitu jugalah baris. Kalau kita tengok balik dalam kitab tu pun ada tulis baris atas. Contoh ni baris kasrah, kita tulis ikut dan lah, kan, asalkan di bawah kira kasrah lah. Kalau di atas kira fathah lah, kalau di depan kira dhammah lah, kan. Asal baris-baris ketiga ni, kalau pada baris fathah ambil daripada huruf alif. Baris apa pula? Apa ni yang kedua? Baris dhammah. Baris dhammah ambil daripada huruf waw saghir. Baris apa yang ketiga? Baris kasrah. Kasrah ambil daripada ya ma'qusah. Ni semua ni adalah huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf Al-Quran. Mana kata ulama nuqat ini ataupun ulama harakah ini, ulama dhabt ini, mereka ambil daripada asal huruf Quran juga, bukan ambil daripada huruf Roman masuk ke dalam Al-Quran, tidak. Nampak? Itulah di antaranya para ulama berusaha mengambil sumbernya daripada Al-Quran juga. Jadi waktu itu tak ada baris lagi, jadi nak ambil daripada mana? Ambil daripada huruf-huruf huruf-huruf hijaiyah tersebut. Baik, itu pandangan yang pertama. Mereka berhujah bahawa shin berada di hadapan huruf yang di hadapan menguasai huruf yang di belakang. Jadi sebab itu diambil daripada huruf shin. Inilah pendapat yang masyhur yang dipilih oleh Imam Abu Dawud antaranya. Dan kemudian pendapat yang kedua, iaitu setengah ulama yang mengatakan tanda tasydid adalah gabungan daripada dal. Gabungan daripada dal yang menelentang ataupun melentang ke atas, terangkat dua sayapnya ke atas, yang diambil daripada kalimah syadd. Maksud dia sama, syaddun tasydid sama. Makna kata kuat, berganda. Syadd sama, berganda, kuat. Tadi tasydid ataupun syadid, syadid ni bersangatan, kuat. Syaddun sama je. Jadi daripada syaddun ambil dal, ambil huruf dal. Ini kita nak masuk fikir. Pasal ulama fikir tak sampai ni. Buaya sekalian faham tak ni? Saya ikut sekali melengok.
Malah ni kita belajar tentang sejarah tanda syaddah. Tapi ini perlu kita tahu. Kerana apa? Kerana yang ni penting sebagai hujah kita sebenarnya. Kan? Kerana golongan liberalisme ataupun dalam bahasa Arab dipanggil mustasyriqin, orientalis lah kebanyakannya. Kapitalis yang dahulu, sekarang ni banyak orientalis ataupun liberalisme. Mereka sedang menyerang orang-orang Islam tentang Al-Quran. Dia tak serang dari sudut tafsir, tapi dia serang kadang-kadang dari sudut tanda ni. Dia serang. Seperti yang mengatakan para ulama juga membid'ah, buat benda bid'ah dalam Quran. Inilah antaranya isu yang keluar. Antaranya baris ini bukanlah dikatakan oleh mereka bukan ambil daripada Quran. Jadi bila ada dalam kitab ni sebut, itu bagus ya, kita dapat tahu asasnya tetap daripada Al-Quran juga. Mari daripada huruf-huruf hijaiyah juga. Makna kata para ulama tak buat benda bid'ah dalam Quran ni. Dia bukan ambil benda luar bawa masuk dalam Quran. Kan? Ini benda dalam Quran juga. Itu penting bagi kita. Tapi memang kita tak akan terfikir sampai tahap ni. Tapi para ulama dia sebut apa yang mereka buat, usaha mereka. Jadi itulah antaranya yang dapat juga kita tahu. Kalau tidak kita pakai baca dalam kutub lah, kita pun tak tahu mana sumber, mana asalnya, baris itu baris ini kita pun tak tahu. Nah, ini kira PhD ni ngaji ni. Ini PhD ni, tahap ni bukan yang tahap rendah-rendah ni. Ini tahap PhD. Okey, balik pada ni. Jadi huruf dal, okey, jadi huruf dal, dua dal asalnya begini kan. Jadi terbalikkan dal tu ke atas. Ataupun dia terlampau melengkung kan, lebih kurang. Okey, dal tu diterbalikkan, dilentangkan ke atas. Mana asalnya ke bawah, tapi dinaikkan ke atas. Ini asalnya, contoh. Okey, asal huruf dal. Tadi asal huruf shin, yang kedua ni asal huruf dal, dilentangkan dia. Kemudian dicantumkan dia. Yang dilentangkan tu dicantumkan, maka jadilah rupa syaddah. Dan mereka berhujah bahawa dal adalah 2/3 daripada kalimah tersebut, maka yang banyak itu menguasai yang sedikit. Inilah yang dipilih oleh Imam Abu Amru Ad-Dani. Ini juga antara salah seorang imam qurra, imam qiraat, Abu Amru Ad-Dani. Ataupun Imam Abu Amru Ad-Dani di antara ulama dhabt yang masyhur dalam ilmu ini, ilmu Quran inilah. Baik, ini asal dia, no? Asal bagi syiddah ataupun tasydid. Baik, jadi kata sahib matan az-zail, matan az-zail, wa tashdidu harfu shin wa yuj'alu al-shaklu kama qulnahu amamahu aw tahta a'lahu wa ba'du ahli ad-dhabt dalan ja'alahu yakunu in bi kasrin asfalahu wa fawqahu fathan wa fi indhimamihi yakunu la imtira'a min amamihi wa tarfahu fawqa qa'imaniha. Dan tasydid itu adalah huruf shin, dan dijadikan rupa tersebut sama ada di hadapannya atau di bawahnya ataupun di atasnya sebagaimana yang telah kami nyatakan akannya. Sebahagian ulama bab menjadikan daripada dal. Jadi dalam matan ini pun ada sebut, ada daripada shin, ada daripada dal. Dan jika dengan baris kasrah diletakkan di bawahnya dan diletakkan di atasnya jika bersama baris fathah, dan pada baris dhammah tiada tempat lain daripada hadapannya dan kedua hujungnya berdiri ke atas. Jadi tasydid itu kalaulah barisnya fathah, kata tadi bila baris fathah maka tasydid itu baris fathah di atas. Kalau baris dhammah, tasydid itu baris dia di bawah. Kalau baris hadapan maka dia hadapan. Macam tu. Itulah di antaranya yang disebut dalam matan tersebut. Baik. Jelas ke tu, no? Jelas. Tak biasa-biasa mengaji bab ni. Lagu mana kita buka sampai kat tu ni kena habaq juga, no? Tak apalah, boleh lah. Ni sebenarnya kitab ni saya gunakan untuk imam-imam daerah Taiping dulu. Jadi para imam lah dulu, muzakarah imam dulu saya mengajak di pejabat agama, muzakarah imam 2018 sampai 2017 sampai 2019. Dekat dapat sampai dekat dengan PKP lah. PKP tangguh kan.
Yang mereka pun tak ada khatam lagi kitab ni. Kalau ikutkan khatam tapi tak ada khatam. Masa PKP. Betul lepas PKP tangguh terus tak ada buat lah. Dulu setiap hari Khamis. Jadi sesuai lah kitab ni baca dekat para imam. Tapi tak apalah, tuan-tuan perempuan pun kira jadi imam lah. Imam dalam keluarga kita sendiri pun okey dah, kan? Baik. Sebab tu kadang-kadang ada perbahasan dia tu dia agak tinggi sikit lah, kan? Kalau saya mungkin balik fikir, apa mengaji tinggi-tinggi lagu ni. Tak apa, ada mengaji lah, kan? Benda ilmu Allah nak bagi ni, kan? Ada barakah dia, mana kita tahu. Kita mengaji bila, kan? Ada barakah, insya-Allah. Dengan izin Allah, mungkin satu masa kita dapat memahaminya dengan sebaiknya itu, insya-Allah. Baik, sambung. Kemudian yang kelima, nun musyaddadah dan mim musyaddadah wajib dibaca dengan gunnah sekadar 2 harakat, sama ada ketika wasal atau waqaf. Jadi kaedah bacaan dia pula. Di kaedah bacaan nun musyaddadah dan mim musyaddadah wajib dibaca dengan gunnah, kadar dia 2 harakat. Jadi ketika wasal ataupun ketika waqaf. Contoh yang pertama, surah Al-Baqarah. Kita tengok sikit surah Al-Baqarah ayat 187. Ini 187 ni berkaitan dengan apa ni? Puasa. Okey. Okey, muka surat berapa ni? 29. Muka surat 29. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن panjang kan? Itu tak panjang. Jadi kata wajib dibaca dengan gunnah sekadar ataupun kadar 2 harakat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nampak kena panjang ni. Tu lahun, kalau lahun saja tak cukup. Lahun kena panjang sikit lagi. Jadi cukup 2 harakat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nampak? Kalau kena dia tempo dia, barulah sempurna bacaan, kita pun berasa tenang. Gitu. Kalau tak sampai tempo dia ataupun dia punya harakat dia, maka kita jadi baca tu jadi rasa macam gaduh-gaduh, kalut-kalut. Itu ada antaranya. Tu bila kita baca Quran kalut-kalut, maknanya tempo kita tu tak berapa cantik lagi, tak berapa kena lagi. Jadi dia atok elok dah.
panjang pendek tu 2 1 2 1 4 berapa tu elok dah dia atur. Kita hanya baca ikut saja tempo dia tu kan, panjang pendek ikut je. Jadi barulah kita rasa tenang selesa bila baca Quran tu. Baik, kita terus sampai ayat akhir ayat ni noh. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum walaupun kita sebut tentang tasydid tadi ataupun nun musyaddadah atau mim musyaddadah, tapi jangan kita tinggal dengung yang lain. Maksudnya harakat dengung ni dua kita atur elok lagu tu kan. Sekali lagi, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. فتاب عليكم وعفى عنكم banyak عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ingat tengok فالآن باشروهن itu kan musyaddadah juga kan. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Sampai dah tu. Boleh tarik nafas 3 kali baru baca. 1 2 3. Ashrabu hatta ينالكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Boleh tak? Macam terbatuk sampai tak tu? Sekali lagi lah. Baik. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad. Astaghfirullah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Boleh tu insya-Allah. Kalau makin kerap dia makin boleh sampai nafas tu insya-Allah. Baik. Thumma atimmus siyama ilal lail. Di sini ada 2 mim musyaddadah tu. Pertama summa, yang kedua atimmu. ثم أتموا الصيام إلى الليل.
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Pada kalimah linnas pun ada nun musyaddadah juga, no? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Nampak nah? Itu di antaranya contoh nun musyaddadah, dan juga ada mim musyaddadah juga dalam ayat ini. Kemudian kita tengok pula ayat yang berikutnya, iaitu Ali Imran, surah Ali Imran ayat 153, itu pada juzuk yang keempat. 69, muka surat 69. Okey. Muka surat 69, no? Juzuk yang keempat. Okey. Boleh? Nampak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. Sekali lagi, فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. Okey, kali ini panjang sikit, ambil daripada فأثابكم balik. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
kalimah dia fa athabakum ghamman bi ghammin. Tu. Jadi kalau kita tadi kita baca sambung kan, kita baca wasal, maka dia gunnah dengan 2 harakat. Adapun kalau kita baca dengan waqaf pun fa athabakum ghamman bi ghammi, mana berhenti kan ghammim tu, ghammi. Jadi ghammi, jadi ghammi juga gunnah kemudian dengan 2 harakat pada waqaf. Tu. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita sambung pula ayat yang berikutnya. Boleh? Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Tu dia. Dia pasal banyak sangat mim syaddah kat situ. Daripada awal sampai lah nak habis. Baik, sekali lagi kita ulang. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Boleh tak sampai no? Kena nak berhenti sebelum juga. Jadi macam dia dah dekat sangat. Kita cuba sekali lagi yang ketiga. Jadi jaga jugalah yang lain pun selain daripada mim syaddah tu, atau nun syaddah pun ada di situ. Amanatan nu'asai. Gitu. Nak jaga juga. Baik, sekali lagi. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. Dia bila kata runnah, bila kata dengung, suara kita pi ke hidung. Suara kita pi ke hidung. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil gham. Tu banyak dia pi ke hidung. Nampak? Dia untuk runnah sajalah. Untuk runnah ataupun dengung saja. Tapi selain daripada runnah atau dengung, maka pergi ke mulut. Suara kita akan hantar ke luar mulut. Itu dia beza tang situ. Tapi di sini dia banyak dengung. Banyak dengung. Baik, sekali lagi kita cuba. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Saya pun tak sampai, minta maaf. Dia tak boleh tekan perut dia. Okey, sekali lagi kita sama-sama cuba. Ni sebab baru lepas demam hari tu, dia lama tak tarik panjang. Baik. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. Okay.
Boleh tu, tak tu kira okey tu. Dia kalau tak cuba tak jadi ke kan, kena cuba jugalah. Sampai tak sampai tu tak apa, kita tahu takat mana kita boleh. Kurang-kurang tu nanti kita baca 2, 3, 4 kali lagi, mungkin dah sampai dekat Mingkum dah. Mungkin hari ni kita sampai Taifah tu dah hujung-hujung dah kan, lepas kita tu tak apa, akan datang boleh lagi. Baik, jadi di sini dia ada satu summa kan, kemudian anzala itu adalah ikhfa, dengan ikhfa pula. Kemudian alaikum min kan, situ pun ada min musyaddadah. Min ba'di itu iqlaq pula. Kemudian apa, ba'dil ghammi kan, ghammi iaitu ada min musyaddadah situ. Kemudian amanatan nu'asa itu adalah nun musyaddadah pula di situ. Jadi itu dia ada berapa, 4 tempat, 5 tempat, no? Itulah. Baik. Kemudian wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Di situ pun mim musyaddadah juga ya. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Wa ta'ifatun tanwin kan, tanwin bertemu dengan qaf jadi apa? Jadi ikhfa lah, tanwin bertemu dengan qaf. Tapi tadi saya dengar semua tak dengung saya apa? Ikut saya. Habis. saya buat tak dengung pakai tak dengung semua. Minta maaf. Sebenarnya di situ kena dengung. Okey, sekali lagi kita buat. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Jadi qaf kita dah, sebelum ni kita dah sampai pada qaf kan, sebelum kita masuk pada musyaddadah ni adalah ikhfa kan, ikhfa. Jadi qaf dia adalah ikhfa apa? Ikhfa ab'ad ke aqrab, yang hampir ke yang jauh. Makhraj huruf qaf dengan nun hampir tak? Jauh kan? Jauh ke dekat? Qaf di mana? Pangkal lidah kan. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Qaf itu di pangkal lidah. Adapun makhraj bagi nun ataupun ikhfa di mana? Di hujung lidah kan, ataupun di belah langit keras. Adapun qaf langit-langit lembut belah belakang, belah dalam. Jadi dia duduk di tempat yang jauh. Jadi wa ta'ifatun qad tunqa, dia ke dalam sikit bunyi dia. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Okey, baik. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Yukhfuna fi anfusihim ma la
يبدون لك. Sekali lagi, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Lak kerana dia di situ kita baca sukun kan, kita waqaf pada kaf dan jadi sukun aridi. Bila jadi sukun aridi maka dia kena bunyi hamas sebab dia sukun lah kat situ. Kiranya kita ihtimal ataupun kita sebut dengan berhenti kat situ ataupun kita sebut dengan tanda sukun. Lak kalau dia berbaris atas macam mana baris asalnya, laka dia tak bunyi hamas tu sangat. Tapi bila dia berhenti kat situ, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Lak ada hamas. Itu jangan tinggal. Okay, sekali lagi. Silakan. Yukhfuna fi anfusihim lak kalau lak itu dah tak bunyi hamas, maknanya kurang satu sifat. Lak tapi kita sendiri dengar lah kan, lak maknanya kita dengar ada bunyi itu dia, itu hamas bila dia sukun. Baik, yaquluna law kana lana minal amri min يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. Di situ syai'um ma, syai'um ma. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Dia satu je, kalau tak mau terputus nafas tu jangan buat lagu, baca straight tapi jaga dia punya makhraj yang sifat hukum hakam tu jaga kan, tapi tak berlagu. Dia yang satu lagi menyebabkan kita tak sampai tu sebab kita baca dengan berlagu. Jadi kita nak lagu satu pasal, nak dengung satu pasal, nak itulah inilah, jadi dia jadi nafas kita jadi pendek ataupun tak sempat nak habiskan. Baik, kita terus ya. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Wallahu alimun bidzatis sudur. Okey, baik, alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Jadi selesai kita. Itu di antaranya berkaitan dengan nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Jadi kena contoh malam ni ayat panjang pula. Ayat panjang tak puas sekali-sekala Azad tau. Sekala. Jadi itulah dapat kita tengok tadi. Yang penting kita ingat apa nun musyaddadah dan mim musyaddadah ni, iaitu panjangnya ada dua harakat.
dia baca sebut dengan dengung, gunnah dengan dengung. Jadi sama ada pada ketika wasal atau pada ketika waqaf. Itu di antaranya. Baik, insya-Allah nanti kita sambung pula di masa akan datang. Maaf hari ini ambil masa lebih sikit noh. Saya dah ingat kalau tadi. Dekat dah pukul 9. Tak apa, mudah-mudahan barakah ya atas usaha kita pada malam ni. Insya-Allah Allah ambil kira dan dicatatkan sebagai amal soleh kita insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.